Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada pagi yang diberkati, pagi Ramadan al-Mubarak. Saya mengalu-alukan seluruh rakan-rakan daripada PSM untuk turut bersama dengan majlis ilmu yang insya-Allah mengambil masa hampir 1 jam. Dan pada pagi ini saya memulakan dengan memohon maaf atas kelewatan akibat daripada ada masalah teknikal pada Facebook tadi. Terima kasih banyak-banyak pada Jawatankuasa ISO Syariah kerana menyediakan ruang untuk siri yang kedua. Kita akan membicarakan mengenai satu topik, iaitulah persiapan qadar di malam-malam akhir Ramadan al-Mubarak. Ya, semoga semua dapat memberikan perhatian kepada 5 persiapan yang perlu kita berikan perhatian sepanjang melalui malam-malam Ramadan yang berbaki, ya, malam-malam yang tersembunyi di Lailatul Qadar. Semoga Allah menggolongkan kepada seluruh yang menonton, ya, saudara Mirul Mahmud, Puan Harzu Rita Hasan dan yang lain-lain yang bakal menyusul insya-Allah, tergolong daripada mereka yang dipilih Allah, tetamu Allah untuk bertemu dengan malam yang lebih baik ganjarannya daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian daripada SUK, kalau clear, sebutkan clear sepatah. Mudah-mudahan saya mengetahui yang suara saya didengari dan visual pun okey, ya. Puan Siti Wani Abdul Latif, Puan Amalina Abdullah bagi komen sepatah 2, ya. Clear ataupun tidak, sepanjang saya nak membuka tirai kuliah kurang 1 jam pagi ini. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang kita hafal, menceritakan tentang keagungan. Terima kasih Puan Imam Mansur, menceritakan tentang keagungan malam Lailatul Qadar. Ramai orang bila membaca 5 ayat surah Al-Qadar ini, dalam fikirannya adalah keagungan malam Al-Qadar. Ya, mereka terlupa bahawasanya keagungan malam Al-Qadar adalah kerana keagungan Al-Quran. Keagungan malam Al-Qadar adalah menumpang keagungan Al-Quran yang diturunkan. Kerana Al-Quran diturunkan, malam Al-Qadar menjadi malam yang penuh kemuliaan dan kegembiraan buat orang-orang beriman yang dapat melalui malam Al-Qadar. Izinkan saya membaca apa yang disebut oleh seorang ahli tafsir. Al-Hafiz Ibn Kathir, wafat 774 Hijrah, rahimahullah. Beliau berkata, kitab Al-Quran yang paling mulia itu diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, terjadi di bumi yang paling mulia Makkah, dan diturunkan pada bulan yang paling mulia, yakni Ramadan. Maka sempurnalah kemuliaan Al-Quran dari segenap sudut. Ya. Al-Quran yang paling mulia, kitab yang paling mulia menutup tirai kitab-kitab terdahulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kajian menunjukkan bahasa yang paling banyak perbendaharaan perkataan. Sampai, ya, kalau Oxford Dictionary itu barangkali tebal ini. Tetapi untuk maklumat rakan-rakan, kalau Oxford quote in quote bagi bahasa Arab, ia adalah hampir 10 jilid. Boleh lihat Lisanul Arab.
Nak katanya bahasa yang paling banyak perbendaharaan perkataan, paling kaya wording, terbukti kajian menunjukkan bahasa Arab. Ia adalah bahasa yang Allah Ta'ala pilih ia untuk dimuliakan. Sehingga pernah dahulu menjadi lingua franca. Ia pernah menjadi bahasa antarabangsa. Ia bahasa yang dapat menggambarkan secara tepatnya maksud atau kehendak seseorang. Ya, saya bagi contoh ya, perkataan pedang sahaja di dalam bahasa Arab, kita barangkali ingat perkataan saif. Tetapi bahasa Arab kepada perkataan pedang ada 1000 lebih perkataan kepada pedang sahaja. Kita tahu satu sahaja. Ya, Puan Syahidatul Alwani, kita barangkali tahu satu sahaja perkataan pedang, tetapi rupanya dalam lisanul Arab, dalam kamus pertuturan orang-orang Arab, ia adalah hampir 1000 perkataan unta. Unta barangkali kita ingat perkataan unta dalam bahasa Arab ibil. Ya, ibil, afala yanzuruna ilal ibil. Tetapi dalam bahasa Arab ada 200 perkataan pada menjelaskan unta duduk, unta berdiri, unta sakit, unta warna merah. Semua ada nama-namanya. Nak katanya orang Arab selalu kreatif. Create perkataan baru bagi menunjukkan secara spesifik apakah bentuk kedudukan unta berkenaan. Nak katanya Allah Ta'ala sebelum Quran diturunkan, Allah Ta'ala telah set up bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sangat kaya, jawami' al-kalim, sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran yang mulia diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, Jibril, terjadi pada bulan yang paling mulia, di bumi yang paling mulia, Makkah. Maka sempurnalah Al-Quran dari segenap sudut. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baiklah, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, 5 yang saya akan kongsikan ini adalah membabitkan persiapan yang mesti diberi perhatian sepanjang kita melalui malam-malam Ramadan yang berbaki, yakni malam-malam yang barangkali tersembunyi di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi ada 5 persiapan yang perlu dilakukan. Saya harap semua dapat mengingati dengan baik, dan untuk membantu tuan-puan semua dapat ingat, maka saya buat akronim lah. Sebab saya faham kita barangkali bekerja daripada rumah ni, kadang-kadang kita boleh dengar sambil buat kerja, kita tak ada masa nak mencatat. Ya, jadi tak apa, untuk mudahkan ingatan, saya telah buat akronim QADAR. QADAR. Jadi cuba ingat sedaya upaya perkara yang perlu saya buat menjelang selepas tarawih hinggalah menjelang fardu subuh, supaya amalan-amalan yang kita lakukan ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Q adalah kualitikan bacaan Quran. Kualitikan bacaan Al-Quran. Apa maksud kualitikan bacaan Al-Quran? Jangan terlalu gairah mengejar kuantiti ayat yang dibaca. Jangan terlalu gairah ia mengejar kuantiti muka surat Al-Quran yang dibaca. Jangan terlalu gairah ia untuk sekadar membaca Al-Quran tanpa kualiti penghayatan. Al-Quran mesti dihayati. Biasanya kita faham satu huruf 10 kebaikan. Lalu sebab itulah kita nak tamak, kita nak baca banyak-banyak. Kerana Nabi SAW menjanjikan satu huruf 10 kebaikan di luar Ramadan tu, di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan, apatah lagi malam Lailatul Qadar, subhanallah tidak dapat dibayangkan besarnya ganjaran pada satu huruf yang dibaca. Jadi kerana Nabi kata begitu SAW, lalu kita merasakan dengan satu juzuk satu hari atau menambah juzuk bacaan, kita memperolehi makin banyak pahala. Kita kadang terlupa maksud Nabi satu huruf 10 kebaikan, dan dalam bulan Ramadan pastinya lebih daripada itu. Ia bukan sekadar bermaksud anda baca ayat baru, anda baca surah baru. Ia juga bermaksud anda ulang balik baca ayat yang sama. Anda dah tamat satu surah yang pendek barangkali, Puan Nurul Izzah Abdul Karim, anda ulang balik ayat yang sama, anda ulang balik surah yang sama. Sebab apa? Kalau kita ulang sekalipun, kita tetap dapat 10 kebaikan. Walaupun kita ulang.
Kita duk nampak pahala 10 kebaikan tu bila kita jumpa ayat baru, surah baru. Sebab itulah kita kejar nak khatam tu. Tetapi kita terlupa sebenarnya bila kita ulang balik contoh ya, wal asri. Habis sampai watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kita pun ulang balik wal asri. Kita still dapat pahala yang baru. Kita still dapat di another 10 kebaikan. Sebab apa? Al-Quran sangat menekankan mengulang bacaan. Ya, Al-Quran sangat menekankan tadabbur. Dan antara cara untuk tadabbur, ya, yakni memperolehi pengajaran, memperolehi peringatan adalah dengan cara mengulang balik. Kerap kita bila terlalu pantas dan laju membaca Al-Quran, kita terlupa di situ ada ayat teguran. Di situ ada ayat yang memanggil kita agar melakukan perubahan. Tetapi kita ignore. Kita abaikan sebab nak kejar pahala semata-mata. Sedangkan kita terlupa, kita boleh dapat dua perkara serentak. Cik Muhammad Asyarik Masyari. Kita boleh dapat dua perkara serentak. Pahala boleh dapat, tadabbur boleh dapat. Kita tak nak pahala dapat, tadabbur tak berlaku. Iaitu dengan cara mengulang balik bacaan. Maksud saya, malam-malam Ramadan yang berbaki ini, banyakkan mengulang membaca Al-Quran, tetapi dengan syarat supaya dapat kemanisan mengulang bacaan, fahami ayat berkenaan. Cuba belik tafsiran atau mendengar kupasan tafsiran tentang ayat wal asri berkenaan contohnya. Kerana kalau sekadar ulang tapi still tak tengok terjemahan, still tak faham apa maksud ayat berkenaan dalam bahasa Melayu, susah untuk ayat berkenaan memberi peringatan kepada kita. Sedangkan Allah Ta'ala menegaskan, ya, agar tadabbur ini dilakukan supaya Al-Quran mengubah perangai kita. Al-Quran membetulkan lidah, tangan kita. Al-Quran dahulu mengubah generasi para sahabat. Kenapa Al-Quran yang sama tidak mengubah perangai kita? Al-Quran dahulu diturunkan dalam bulan Ramadan, tetapi menyebabkan para sahabat tak takut mati di dalam peperangan Badar. Kita yang sama dalam bulan Ramadan, Quran yang sama kita baca dengan Quran yang diturunkan kepada para sahabat. Lalu apa jadi tidak menimbulkan kesan kepada spiritual, kerohanian kita? Ini kerana barangkali kita gopoh dan gelojoh untuk membaca sekadar membaca, tetapi tidak mengutamakan kualiti penghayatan dan pemahaman. Jadi bila kita dah faham tafsiran ataupun merujuk terjemahan, ulang balik. Kerana dengan cara mengulang, ia boleh membantu proses untuk terkesan, touching, punchline daripada ayat berkenaan. Ia bukanlah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang kerap menangis dengan Al-Quran. Bagaimana mereka boleh menangis? Sebab mereka mengulang sesuatu ayat. Sebab itu kalau saya boleh bacakan apa yang dipesan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, semoga kita tidak tergolong daripada golongan innahum yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak melepasi kerongkong mereka. Al-Quran tidak melepasi kerongkong mereka. Al-Quran hanya sampai di sini, tidak pergi masuk ke dalam hati. Sedangkan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa kamu kunci? Sepatutnya kamu buka kunci itu agar Al-Quran masuk dalam hati. Ya, kebanyakan Al-Quran yang dibaca hanya sampai di sini, suara je keluar, tetapi tidak sampai ke hati. Sedangkan Al-Quran, Allah Ta'ala kata, tadabbur, orang yang tadabbur lawan kepada orang tidak tadabbur. Orang yang baca tetapi tidak tadabbur adalah hati dia terkunci. Sepatutnya Al-Quran ini sampai ke dalam hati. Sebab tu antara nama lain Al-Quran adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh. Ya, sesuatu yang menghidupkan. Ya, saudara Rusdi Al-Lihya. Al-Quran ini sepatutnya menghidupkan sesuatu yang mati. Tak ada orang baca Quran dia menjadi mayat. Tak ada mayat kita temui membaca Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran berkata litundhira qauman liyundhira man kana hayyan, surah Yasin. Liyundhira man kana hayyan.
Al-Quran ini memberikan peringatan pada orang yang hidup. Yalah, orang yang baca Quran orang hidup, bukan orang mati. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata Quran hanya akan memberi peringatan pada orang yang hidup? Maksudnya bukan orang tu, tetapi hatinya. Quran kalau dibaca oleh orang yang hidup tetapi hatinya mati, Quran tidak beri manfaat. Tetapi Al-Quran apabila dibaca oleh orang yang hidup dengan hati yang hidup, maka Al-Quran akan masuk ke dalam hatinya dan menimbulkan kesan kepada tindak tanduknya. Sebab apa? Yang memerintah tangan, kaki, kita punya mata, telinga adalah satu daging yang Nabi SAW sebut, iaitulah seketul daging yang bernama hati. Sebab itu saya ingin berkongsi satu lagi kenyataan daripada generasi tabi'in. Seorang tabi'in yang terkenal dalam hal-hal kerohanian, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, kita dengar elok-elok, demi Allah, bukanlah tadabbur kepada Al-Quran dengan sekadar menghafal huruf-hurufnya. Maknanya boleh baca dengan baik dan menghilangkan hudud ayat-ayat Allah. Apa maksud menghilangkan hudud ayat-ayat Allah? Maknanya dia tergesa-gesa melanggar batas yang Allah Ta'ala dah buat kepada setiap surah. Sebagai contoh, orang yang menghilangkan hudud ini maksudnya menghilangkan batasan ayat. Surah Wal Asri, 3 ayat. Tetapi ada orang menghilangkan hudud, maksudnya baca satu nafas, baca satu ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina. Sebab nak cepat. Sedangkan ayat itu Allah Ta'ala tidak buat satu ayat, Allah Ta'ala buat 3 ayat. Lalu apa dia mau jadi satu ayat? Itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah kamu kena pecah ayat tu kepada 3. Bukan satu ayat. Ya memang pendek. Memang ayat ke ayat itu pendek-pendek. Tetapi Allah Ta'ala menekankan adalah tadabbur. Wal asri itu ada makna yang mendalam. Ya, manusia dalam kerugian ada makna yang mendalam. Orang beriman, orang beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan kesabaran, ada makna yang besar dan mendalam. Maka kenapa gopoh? Kenapa gopoh nak habiskan? Sebab tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, la yahummukum akhirat surah. Janganlah bila kamu membaca Al-Quran, concern kamu adalah ayat terakhir surah berkenaan. Saya kena sampai garisan penamat. Tidak begitu cara-cara orang-orang dahulu. Generasi Al-Quran menjadi hebat. Cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Hasan Al-Basri menyambung lagi, demi Allah bukanlah tadabbur itu adalah dengan Al-Quran dihafal huruf-hurufnya dan menghilangkan hududnya sehingga salah seorang dari kalangan kamu berkata, qara'tul Quran. Saya sudah membaca Al-Quran. Sebenarnya dia tak baca Quran. Sebab apa? Al-Quran tidak menjelma dalam perilaku dan amalannya. Al-Quran bukan tadabbur Al-Quran kalau Al-Quran tidak mengubah perilaku dan amalan. Allahu Akbar. Ini pesan ya anak-anak murid para sahabat dan anak-anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kualitikan bacaan Quran, jangan terikut-ikut dengan orang lain ya. Kerana orang lain itu ya, biarkan mereka, kita dengan cara kita mengutamakan kualiti penghayatan. Barangkali baru juzuk 2 lah ustaz malam ni. Orang lain sudah juzuk 27 lah ustaz. Lah kenapa nak bandingkan kamu dengan orang lain? Adakah orang lain dapat baca banyak menunjukkan pahala mereka di sisi Allah lebih banyak? Sedangkan pahala kamu membelik tafsiran, pahala kamu cuba memahami Al-Quran juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut tadabbur 4 kali dalam Quran, 4 kali dalam Quran. Allah sebut perkataan tafsir 1 kali dalam Quran. Kita nak letak kat mana tu? Allah Taala sebut bukan setakat yatlu alaihim ayatihi, Allah Taala sebut wa yuzakkihim, Quran membersihkan hati. Jadi kita kena interaksi dengan Quran sebagaimana orang dulu-dulu berinteraksi dengan Quran. Jangan banding dengan orang sekarang. Nanti kita jadi orang yang gopoh membaca Al-Quran. Boleh kawan-kawan semua, tuan-puan semua, ya. Clear tak queue? Komenlah sepatah 2. Jelas tak queue? Okey. Jangan senyap belaka, bagilah komen supaya saya anggap saya tidak bercakap seorang diri. Okey. Gurau je. Adalah amalkan istighfar. Amalkan istighfar. Antara
perkara penting yang mesti diberi perhatian di malam-malam yang berbaki adalah membanyakkan membaca doa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha apabila Aisyah bertanya, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah yang patut saya lakukan? Maka Nabi membimbing isterinya agar dibimbing kepada isteri-isteri yang lain dan diberitahu kepada umat, iaitulah Rabbi innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selamat pagi Muhammad Asyrik Masri, Puan Imam Mansur, terima kasih saja nak cuit-cuit belakanya. Okey, Rabbi innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini istighfar. Ini adalah doa memohon ampunan daripada Allah. Kalau tak boleh hafal pun tak apa, just astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Kita ada pelbagai bentuk lafaz untuk istighfar. Satu perkara yang menarik, Aisyah bertanya, Nabi kata baca doa Rabbi innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih Puan Siti Wani Abdul Latif atas nota yang diberikan untuk membantu rakan-rakan yang baru join. Nabi tidak sebut pun kepada Aisyah, hendaklah kamu membaca doa ini, Rabbi innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, bila kamu sihat sahaja. Nabi tak kata begitu. Nabi hanya berkata baca sahaja doa berkenaan. Ini menunjukkan Aisyah dibimbing dan diberitahu oleh Nabi, kamu boleh baca doa yang sama walaupun ma'dzurah. Walaupun kamu keuzuran, kamu didatangi haid, kamu still boleh mendapat ganjaran beristighfar. Tidak semestinya orang yang istighfar orang tu sihat. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama pasal Ramadan. Nak katanya barakah Ramadan bukan hanya untuk orang lelaki, tetapi juga untuk orang perempuan. Walaupun perempuan itu didatangi haid, dia masih boleh istighfar. Dia masih lagi boleh berzikir. Tidak ada masalah pun. Sebab tu Nabi kata just baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi tidak kata baca doa ni hanya bila kamu sihat. Dan Nabi membangunkan kesemua isteri-isterinya pada malam-malam yang akhir. Pada malam-malam Ramadan, Nabi membangunkan isteri-isterinya. Kenapa? Kalau dah isteri itu ma'dzurah, untuk apa dibangunkan? Biarkan sahaja sebab dia tidak boleh salat, dia tidak boleh pegang mushaf Al-Quran. Tak. Nabi nak kata Ramadan, syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran yang penuh barakah ini telah menjadikan malam itu menjadi hebat. Malam Al-Qadar jadi hebat. Semua orang boleh dapat manfaat. Meskipun wa man kana maridan aw ala safar. Al-Baqarah 158. Maaf, 185. Ayat yang sama Allah Ta'ala mention. Allah tak buat ayat kedua. Allah tak jadikan ayat yang ketiga. Dalam ayat yang sama Allah Ta'ala mention, orang sakit diberikan keringanan untuk berbuka. Orang musafir diberikan keringanan untuk berbuka. Which is bermaksud, walaupun kamu sakit, kamu still boleh mendapat kelebihan daripada Ramadan Al-Mubarak. Mereka yang bertempur dalam peperangan Badar, asar yang sahih daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawasanya mereka telah berbuka puasa. Orang yang bertempur dalam peperangan Badar 17 Ramadan, mereka tidak puasa, tuan-tuan. Nak kata apa? Macam mana boleh menang diorang ni dalam peperangan Badar? Mereka tak puasa pun pada pagi berkenaan. Tak. Allah Ta'ala memberikan barakah apabila kita bersungguh. Dan antara kesungguhan untuk medan perang adalah bukan sekadar berdoa dan berpuasa, tetapi tenaga dan stamina. That's why Nabi memerintah mereka berbuka. Kerana kita di medan tempur, mempertahankan negara, stamina kena ada, doa saja tak cukup. Kalau dalam bahasa sekarang, COVID-19 ni mana boleh berdoa saja, kena ambil langkah-langkah pencegahan dan mengelakkan daripada kedatangan virus berkenaan, kena ambil ikhtiar. Tetapi dalam konteks malam-malam Al-Qadar, malam-malam Ramadan Al-Mubarak ini, caranya adalah kita bersungguh bangun. Kita bersungguh bangun, sebab itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal menggembirakan para wanita, iaitulah Nabi bersabda, hadis dalam Sahih Bukhari, idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu
mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allahu Akbar. Apabila sakit seseorang hamba atau bermusafir, dan wanita-wanita akan ada datang keuzuran, kesakitan, Allah menulis kepadanya pahala yang sama sebagaimana dia tunaikan semasa dia sihat. Sebab wanita yang didatangi haid, diorang nak qiyam macam suami diorang. Diorang nak baca Quran macam suami diorang. Tetapi kerana Allah, saya tidak akan solat. Kerana Allah Ta'ala tidak benarkan saya menunaikan solat kerana darah, saya tidak melakukan kerana Allah. Jadi, Allah Ta'ala tidak diskriminasi wanita. Maka jangan jadi kecewa. Ada banyak ibadat, kenapa sempitkan maksud ibadat hanya kepada solat dan baca Quran? Zikir boleh, istighfar boleh, dan poin saya ini adalah amalkan istighfar. Sebab tu Aisyah diberitahu begitu. Sebab tu Nabi bangunkan seluruh isteri-isterinya. Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bermusafir, ditulis pahala kepadanya sama seperti semasa ia dilakukan sewaktu dia sihat walafiat. Tetapi syaratnya adalah kena bersungguhlah. Kena bersungguh. Contoh, jadi contoh. Suami tengah solat qiyam. Isteri bangun. Yang ambil sunnah Nabi bangunkan isteri. Isteri tak boleh solat. Tetapi isteri duduk di belakang suami, mendengar bacaan Quran suami. Ia hadirkan rasa bersalah Allah, solat bersama, tetapi menghayati bacaan suami. Dan isteri juga mengulang balik ayat-ayat Al-Quran. Itu setengah para ulama kata tidak ada salah. Mengulang Al-Quran yang kita ingat atau mengulang bacaan Al-Quran. Jadi anda sedang menikmati pahala mendengar Quran lebih baik daripada 1000 bulan, wahai wanita. Anda sedang menikmati pahala berzikir dan pahala memohon istighfar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anda seperti istighfar untuk tempoh yang lebih banyak daripada 1000 bulan. Mana mungkin Allah tidak mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita memang kotor, kita ada darah. Tapi orang yang kotor sebenarnya orang yang walaupun dia melakukan ibadat malam, tetapi menepati apa yang Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Syarat untuk Allah ampunkan seluruh dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia tak ada noda dan dosa. Nabi bagi tahu syaratnya adalah imanan wahtisaban. Kalau imanan tak berlaku, apa yang berlaku adalah riaan, menonjol-nonjol pada orang yang saya bangun malam, tak dapat ganjaran malam tu. Ataupun wahtisaban, tidak berlaku proses muhasabah diri, mengenang dosa-dosa yang dah berlalu, tak berlaku. Istighfar tak berlaku. Hanya bangun malam saja. Tak faham apa yang dibaca. Dan melakukan solat malam, hanya untuk dipertontonkan kepada orang lain. Jadi apa kita dapat sebenarnya? Kita tak dapat apa-apa. Jadi jaga-jaga wanita yang bangun malam tetapi tak mampu solat dan baca Quran, berzikir, tetapi ada imanan wahtisaban, lebih mulia di sisi Allah. Jadi itu antara poin yang kedua, amalkan istighfar. Dan dalam tempoh COVID-19 PKP ini, semua kita resah gelisah dengan rezeki masing-masing. Kita mula memikirkan masa depan, maka peganglah betul-betul. Dengan ini, istighfar adalah kunci rezeki. Istighfar adalah kunci rezeki. Berapa banyak ayat Quran menyebut, seseorang yang istighfar, Puan Ati Osman, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki. Tetapi jangan kita istighfar dengan niat nak dapat rezeki. Itu salah. Itu kaedah dia salah. Istighfar dengan niat Allah ampunkan dosa. Bukan niat nak murah rezeki. Puan Liana Azira Azmi, kita istighfar agar Allah ampunkan seluruh dosa. Sebab bila kita tak ada dosa, Allah pandang kita dengan belah kasihan. Kita minta apa pun Allah Ta'ala akan bagi. Sama ada berdasarkan apa yang kita minta atau Allah Ta'ala bagi. Lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi jangan istighfar dengan mindset, insya-Allah dapat rezeki. No. Istighfar dan taubat nasuha. Benar-benar menginsafi kesalahan di masa lampau, ihtisaban, maka insya-Allah Allah akan tundukkan rezeki di bawah tapak kaki kita. Allah Ta'ala akan tundukkan rezeki dan melapangkan rezeki kepada kita. Itu A. Kemudian kita pergi kepada D. Q, A dan D. Okey. D adalah
doa. Tadi istighfar. Tips penting untuk doa mustajab, sebelum doa istighfar dulu, paling kurang 10 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebelum doa. Sekarang kita doa. Okey, kita nak minta apa dalam doa? Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan al-Mubarak sebagai program dan madrasah untuk kita suka berdoa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut selepas ayat mengenai Ramadan dalam suratul Baqarah 185. Selepas Allah cerita pasal Ramadan, malam diturunkan Al-Quran dengan segala kelebihan Al-Quran. Perhatikan apa selepas ayat 185. Ayat 186 bercerita pasal wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala sebut pasal doa tau. Lepas Allah cerita pasal Ramadan, nak katanya antara tanda-tanda orang yang telah dipertemukan Allah dengan barakah Ramadan, antara tanda-tanda orang yang dipertemukan Allah dengan Lailatul Qadar adalah dia semakin suka berdoa. Sebelum Ramadan, dia jarang berdoa. Ramadan menyebabkan dia suka berdoa. Dia suka merintih, merayu dan meminta kepada Allah. Sebab dia semakin yakin Allah itu hidup tidak mati. Allah itu maha mendengar tidak pekak. Allah Ta'ala maha melihat, Allah tidak buta. Dia yakin. Jadi Puan Nazirah Kadir, semoga Puan dan semua yang menonton digolongkan Allah daripada orang yang walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Seperti sifat Nabi Zakaria yang Allah turunkan rezeki dari sumber yang tidak diduga baginda, anak yang diperlukan untuk mewarisi perjuangan. Baginda telah mengatakan, aku tak pernah bosan kepadamu. Adakah ada contoh manusia yang lebih baik kalau bukan para anbiya? Ustaz, apa tanda-tanda orang jumpa Lailatul Qadar, Ustaz? Adakah tandanya wajahnya coklat tiba-tiba jadi putih? Ataupun bau semerbak daripada tubuh badannya? Bukan itu tanda-tanda orang jumpa Lailatul Qadar. Pakai minyak wangi pun boleh dah menunjukkan kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Tanda Lailatul Qadar ini ya berlaku. Jangan duk cari orang yang dapat jumpa Lailatul Qadar. Jangan duk cari orang-orang yang ya bertemu dengan Lailatul Qadar. Tak perlu. Tanya diri kita. Aku ni ada tak tanda-tanda aku dah jumpa Lailatul Qadar? Ya. Jadi jawapan adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Itu tanda orang jumpa Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan dalam malam-malam Ramadan. Tuan-tuan, Rasulullah SAW kata, malam Lailatul Qadar bersembunyi di 10 malam terakhir dan kita sudah separuh daripada 10 malam terakhir. Kita sedang bergerak ke separuh masa yang kedua. Saya tak tahu adakah Lailatul Qadar sudah berlaku malam 21 barangkali. Malam 23 barangkali, semalam malam 25 barangkali. Tanda orang jumpa Lailatul Qadar, tengok diri kita sendiri, makin suka tak berdoa, sikit-sikit berdoa ketika tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok. Kalau berdoa ketika orang tengok, berdoa ketika tak ada orang tengok, suka tak berdoa lepas solat? Atau kita hanya mengaminkan doa suami? Okey dah, mengaminkan doa suami, tetapi kesungguhanmu di mana? Kesungguhanmu di mana? Muhammad Mustaqim, semoga digolongkan Allah daripada orang yang sentiasa suka berdoa. Sebab apa? Raja suka, seorang raja perumpamaannya, ya walillahil mathalil a'la, daripada ramai yang beratur, yang meminta belas kasihan daripada seorang raja. Ribuan, ratusan ribu beratur, agaknya raja akan pilih siapa untuk dikurniakan apa yang dia minta. Untuk dikurniakan lebih daripada apa yang dia minta. Adakah satu orang yang mana dalam kamera CCTV kerajaan mendapati dia tak pernah sebut nama aku?
Dia tak pernah berusaha menunjukkan dia perlukan aku. Dia tak pernah email kat aku. Dia tak pernah tulis surat dengan tangan dia. Dia tak pernah WhatsApp sepatah pada pihak kerajaan. Dan tiba-tiba sekarang dia berdiri di hadapan aku meminta pertolongan. Dengan satu orang yang terbukti sebelum dia masuk ke dalam istana, dia sudah melakukan pelbagai usaha untuk mendapat perhatian si raja. Dia menulis surat, dia hantar WhatsApp, dia cuba sedaya upaya mendapatkan bantuan daripada orang-orang tengah yang ada antara raja dengan rakyat jelata. Dia berusaha gigih nak dapat bantuan sebab dia tak nampak dia boleh bantu dia kecuali raja. Subhanallah. Jadi pasti orang ini mendapat kelebihan. Maka banyak berdoa, seronok berdoa adalah ciri orang sudah bertemu dengan Lailatul Qadar. Ustaz, kenapa ada orang macam saya sendiri macam tak berapa suka berdoa? Sebab kamu menyangka Tuhan tidak mendengar. Lalu kamu menyatakan Allah tidak memustajabkan permintaan saya. Malah berdoa. Jaga-jaga. Ya, syaitan sudah berjaya membisikkan kepada kita, nah, putus asa je lah. Tuhan tak dengar kamu. Buktinya, dah berapa tahun kau minta, Tuhan tak makbulkan pun. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, syaitan, untuk makluman, sebenarnya ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana para ulama mentafsirkan hadis yang sahih, syaitan dirantai, ada dua maksud. Seperti kata Imam Qurtubi, rahimahullah. Syaitan dirantai ada dua maksud. Yang pertama, bukan ke semua syaitan. Yang hanya dipasung ataupun dirantai adalah sebahagian daripada syaitan sahaja. Iaitulah ketua-ketua, dipanggil promoter-promoter, motivator-motivator daripada bangsa jin syaitan. Yang ni dirantai Allah. Sebab mereka ni lah yang akan motivate syaitan-syaitan kecil dunia ini untuk buat kerja. So, bila kepala-kepala ini dimatikan pergerakan diorang, maka yang bawah-bawah ni takkan ada kekuatan banyak untuk menyerang orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Syaitan dirantai maksudnya, syaitan masih ada. Tetapi syaitan punyai kesulitan untuk menyerang orang beriman sebab orang beriman punyai dinding yang kuat. Kerana puasa, yakni kelaparan mengikat perut mereka, syahwat mereka tak boleh nak bergerak dengan aktif kerana tenaga sudah dimatikan dengan kosongnya perut mereka di siang hari. Yang kedua, kerana kesibukan untuk mengejar keberkatan malam Lailatul Qadar, menyebabkan mereka ignore syaitan dan memberi perhatian kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran dan menunaikan tarawih yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Jadi jaga-jaga walaupun bulan Ramadan boleh ada sahaja syaitan membisikkan. Antara bukti syaitan masih ada. Ya, dua hari semalam saya baca berita seorang gadis ya yang sudah ditangkap oleh pihak polis bersama dengan teman lelakinya, 14 tahun tuan-tuan, humban bayi, campak bayi daripada tingkat 4. Ya, jiran dengar bunyi gedebuk, Allahu Akbar. Terkejut jiran mendapati bayi masih hidup tetapi berdarah. Dan Allahu Akbar, moga Allah selamatkan bayi berkenaan. Ya, pendarahan yang sangat teruk di bahagian dalam tetapi masih hidup. Nak katanya apa punca jadi macam tu? Ya, apa ni bulan Ramadan, kenapa ada perangai macam tu? Kerana nak katanya, ya barangkali adanya bisikan syaitan walaupun dalam bulan Ramadan. Okey, itu adalah kita ada Fairul Fajli menonton bersama. Okey, doa ya, membanyakkan doa dan jangan sekali-kali lupa sebelum kita berdoa puji Allah dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa memohon apa yang kita nak. Ingat ya, syarat doa mustajab ya, pertama tadi istighfar, iaitulah amalkan istighfar. Yang kedua, puji Allah Taala dulu. So bila kita berdoa, puji Allah Taala dulu. Ya Allah, apa yang terjadi semuanya adalah Kau Maha belas kasihan kepadaku. Jangan sekali-kali komplain. Jangan sekali-kali komplain bila berdoa. Ya Allah, ia tak patut jadi pada saya. Kenapa saya? Jangan. Orang macam ni tak akan dapat perhatian daripada Allah. Yang kedua, ya, selepas kita memuji-muji, kita kena semak betul-betul ayat akhir bila kita minta. Ini adalah saranan saya. Apa ayat akhir bila kita berdoa? Contoh, Ya Allah, berikan saya kekayaan. Is that your last word? Please review it.
Betul ke tu ayat terakhir kamu? Sebab risau, itulah juga doa Qarun. Iaitulah Tuhan beri saya kekayaan. Jadi jadikan itu bukan ayat akhir tetapi ada koma sahaja. Ayat akhirnya adalah kekayaan yang menyebabkan saya boleh banyak bersedekah. Lalu kau redha, fatarda. Okey, ya Allah berikan saya jodoh. Jangan jadikan itu ayat terakhir. Letak koma sahaja, jangan noktah. Ya Allah, dengan jodoh yang baik, aku akan lebih khusyuk dalam solat dan aku akan mudah menundukkan pandangan. Fatarda, litarda. Pasti ke setiap permintaan berakhir dengan Allah redalah. Ya, berikan keredaan pada apa yang saya minta. Ni semua tips doa Nabi Zakaria, tuan-tuan. Ini semua adalah tips doa Nabi Zakaria. Kalau kita perhati dengan teliti surah Maryam, wallahu alam, kita selesai dia. Ada soalan tak kawan-kawan semua? Okey, Puan Imam Mansur, terima kasih atas notan. Okey, subhanallah, terima kasih. Nazirah Kadir, Puan Nazirah Kadir, Puan Siti Wani Abdul Latif. Okey semua. Puan Ati Osman. Okey, sekarang kita bergerak kepada dua akronim yang terakhir, A. QADA. Qadar ya, bukan Q Haida ya. Qadar. A adalah ambil berat malam esok. Ini rare. Ambil berat malam esok. Apa maksud Ustaz? Esok 27 tuan-tuan. Mohon beri perhatian lebih sedikit boleh? Mohon agar jadi malaikat sekejap boleh tak? Just malam esok. Cuba sedaya upaya jadual anda berbeza sepenuhnya malam esok. Kerana barangkali prestasi kita mengecewakan, markah kita sederhana pada Ramadan malam-malam yang sudah berlalu. Please, esok malam mohon jadi lebih baik. Kalau hari tadi 4 rakaat, esok please kita buat lebih sedikit. Kalau tadi berdiri baca Quran ketika qiyam, barangkali 2 muka surat. Esok malam mohon gandakan kepada 4. Ulama bahas tuan-tuan, banyak rakaat ke banyak berdiri kurang rakaat? Banyak rakaat baca pendek-pendek lalu jadilah 10 rakaat tahajud, atau 2 rakaat atau 4 rakaat sama je 2 jam qiyam. Yang ni pun 2 jam qiyam. Yang ni 2 jam dapat 10 rakaat, yang ni 2 jam dapat 4 rakaat. Cuma bezanya yang ni baca pendek-pendek, yang banyaknya rakaat, yang ni baca panjang-panjang atau memanjangkan bacaan macam saya sebut tadi, mengulang bacaan lalu jadi 4 rakaat. Ulama tarjih yang ni lebih perlu untuk malam-malam Al-Qadar. Maknanya berdiri membaca Quran untuk tempoh yang lama. Maksudnya menghayati Al-Quran, mengulang baca Quran. Itu lebih mulia sebenarnya. Kerana inna anzalnahu, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Quran. So mana perbuatan kamu yang ada relation dengan Quran? So waktu paling banyak kita baca Quran bukan waktu kita rukuk dan waktu kita sujud. Ia adalah waktu kita berdiri. Maka ambillah pendekatan. Ya, kalau poin saya bukanlah semalam buat 4 rakaat, malam esok buat 8 rakaat. No. Maksud saya lebih panjangkan waktu kita membaca Al-Quran. Sama ada dalam bentuk solat ataupun dalam bentuk di luar solat, ataupun wanita ku'udhurah dalam bentuk mendengar Al-Quran, ya, yang dibacakan. Dan setengah pendapat mengatakan boleh membaca Al-Quran berdasarkan ingatan yang kita boleh ingat. Baca. Jadi ambil berat malam 27 Ramadan esok, tetapi ya, jalan paling selamat adalah apa yang Nabi SAW sebut, iaitulah hidupkan 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Kerana kita tak tahu, ya, kita barangkali berbeza Malaysia dengan Arab Saudi. Ternyata hari raya pun kadang berbeza. Kalau tuan-puan masih ingat raya-raya yang sebelum ini, ya, tarikh sama. Ya, contohnya 23 Mei, 23 Jun. Tetapi kenapa Malaysia ada raya, Arab Saudi belum raya 23 Jun yang sama? Ya, sistem 24 jam yang sama. Ya,
kita dah takbir raya malam tu. Tetapi bila malam yang sama datang pada Arab Saudi, Masjidil Haram, dia orang tak takbir lagi. Jadi, nak menunjukkan manusia boleh berbeza pada menentukan malam 27. Maka jalan paling selamat, malam ni pun bangun, esok pun bangun, malam lusa pun bangun untuk cover 27 tu. Sebab kita tak tahu mana satu yang betul-betul 27. Ya, memanglah kalender kata, ya pihak agama, pihak mufti, majlis raja-raja dah umumkan ini tarikhnya. Tetapi sebagai satu langkah nak mengelakkan terlepas malam 27 Ramadan, izinkan saya membacakan. Ya, saya tak akan sebut benda ni kalau dalam kuliah-kuliah sebelum ini, tetapi kerana istimewa ini peluang disediakan kebetulan esok 27 Ramadan, saya nak motivate lebih sedikit lah. Ya, telah berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Imam Tarawih zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wallahi, demi Allah, aku tahu bila malam Lailatul Qadar. Tu dia punya tahap keyakinan tuan-tuan, sahabat Nabi. Sebagaimana direkodkan dalam Sahih Muslim, Kitabu Salatil Musafirin. Ubay bin Ka'ab kata apa? Sesungguhnya, ia adalah malam, hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Malam tu, Nabi selalu pesan kepada kami, para sahabat, agar bangun malam. 27. Iaitulah hiya lailatu sabihati 27. Nabi bila datang malam 27, Nabi akan, para sahabat tahu dah. Malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Tetapi kenapa Nabi suruh bangun? Nabi ada para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab untuk suruh bangun. Ini menunjukkan extra concern Nabi kepada malam 27. Walaupun sebenarnya kita kena pegang kepada hadis Nabi, Nabi tidak ta'yin. Nabi tidak ta'yin malam 27, Nabi kata semua malam. Dan kita juga kena ingat, Nabi ada sebab. Nabi nak latih umat ini ada karakter awal bangun awal. Dan karakter tidak terbentuk dengan hanya anda tak bangun seluruh malam dan tiba-tiba bangun 27 saja. Itu tidak membentuk karakter. Ini orang yang fikirannya adalah pesta ibadah. Dia nak berpesta pada satu hari saja, dia tak nak bina karakter. Sedangkan Nabi yang sangat bijaksana telah berpesan agar membangunkan seluruh malam-malam yang terakhir. Kerana di situ terbentuknya karakter. Pukul 4 boleh bangun. Pukul 4 boleh bangun, asal bangun pukul 4. Itu terjadi dalam selepas bulan Ramadan. So, ia tak berlaku kalau kita tak konsisten. Ini hikmah Nabi. Tetapi dari satu sudut, kita kebetulan esok 27, barangkali Ubay bin Ka'ab menjadi kesukaan kita pada waktu ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berpendapat sedemikian menurut setengah riwayat lah, mereka nisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau bila ditanya kenapa beliau kata 27, beliau mengatakan dengan pendekatan yang ulama sebut tafsir isyari. Suratul Qadar, beliau mengatakan ada isyarat malam 27. Kerana yang pertama, perkataan Lailatul Qadar, Puan Suhaili binti Sohimi, perkataan Lailatul Qadar, tuan-tuan boleh tulis sendiri, lam ya, lam ta marbutah, alif lam qaf dara, ada 9 huruf, dan perkataan Lailatul Qadar disebut sebanyak 3 kali, ayat 1, 2 dan 3, maka 9 darab 3, 27. Satu point. Yang kedua, Suratul Qadar ada 30 kalimah menunjukkan ada 30 hari dalam bulan Ramadan, dan Suratul Qadar ada 5 ayat menunjukkan ada 5 tempat mesti diberi perhatian tentang malam Al-Qadar, 21, 23, 25, 27, 29, dan perkataan hiya adalah perkataan yang ke-27. Di manakah duduknya perkataan hiya? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di mana hiya di situ merujuk kepada Lailatul Qadar, tetapi Allah tidak sebut Lailatul Qadar sebagaimana ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1, 2 dan 3 Allah tak sebut hiya pada ayat 2 atau ayat 3. Allah Ta'ala sebut hiya pada ayat terakhir sebagai kalimah 27. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ya, jadi mohon beri perhatian lebih sedikit kepada malam esok. Mindset kita dan anak-anak kita adalah kita kena benar-benar ada tenaga pada malam esok supaya mudah-mudahan kita bertemu, kalaupun tidak malam Lailatul Qadar, kita bertemu dengan malam yang kita diganjari pahala paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau tak jumpa Lailatul Qadar pun. Kerana asalkan kita bangun pada malam-malam Ramadan, Rasulullah janji apa tadi? Diampunkan seluruh dosanya. Adakah ada kebaikan lebih banyak daripada kebaikan itu, tuan-tuan? Sekali,
Akhir sekali kita start lambat tadi, jadi saya mohon izin habis pukul 10 minit. Jadi kalau ada soalan saya akan bagi ruang sebentar lagi. R adalah rahmah. Rahmah. Seorang yang mempunyai Lailatul Qadar, ada tanda-tanda insya-Allah berlaku pada dirinya. Kalau tadi saya sebut, dia suka berdoa. Dia tahu dia maha lemah. Dia tahu Allah maha gagah. Tanda kedua, orang dengan Lailatul Qadar adalah tanda-tanda yang sama orang yang diampunkan Allah dosanya. Orang yang menemui Lailatul Qadar, ya, tanya sahaja dengan soalan, apa tanda orang yang diampunkan dosa? Ya, kita kena faham, kita tak tahu kita diampunkan ke tidak dosa. Betul tak? Tak ada surat turun daripada langit menyebut anda sudah dimaafkan. Tak ada. Kita bersangka baik sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti memaafkan saya. Tetapi ustaz, ada tak tanda-tanda lain yang menyebabkan saya seronok bahawasanya, ya, saya sudah dapat bertemu dengan malam Al-Qadar? Berita gembiranya, Al-Quran ada cerita Nabi Musa yang menerima keampunan daripada Allah. Dalam keadaan Nabi Musa tak tahu dia sudah diampunkan Allah, tetapi apa yang dia buat selepas itu menunjukkan itulah ciri orang yang diampunkan Allah. Okey, muka surat Al-Quran anda boleh notakan. Muka surat Quran anda adalah 387 dan 388. Surah Al-Qasas, surah 28. Okey, tolong jangan lupa ya, muka surat 387, 388. Ya, surah yang ke-28, surah Al-Qasas. Beri perhatian kepada ayat 16. Ayat 16 suratul Qasas, di mana ayat 16 menunjukkan Musa mohon ampun pada Allah sebab dia telah menyebabkan kematian seorang pegawai Firaun, seorang Qibti. Dia tak sengaja pun, tetapi apakan daya, ceritanya panjanglah, saya tak nak cerita kat sini. Lalu bagaimana Allah peristiwa bercakap-cakap dengan Allah. Dia belum jadi Nabi lagi pun. So, macam mana dia boleh tahu Allah Ta'ala ampunkan dosa? Bukan surah ni turun pada dia. Surah ni turun pada kita. Sebab tu kita tahu Musa diampunkan. Tetapi Allah Ta'ala tunjuk cerita selepas tu adalah tanda orang diampunkan Allah. Apa dia, tuan-tuan? Membantu orang dalam kesusahan. Jiwa rahmah. Belas kasihan. Okey, sorry tuan-tuan. Okey ke? Saya matikan wifi, rupanya wifi ada masalah. Asyah binti Musa. Okey, saya nak tutup dah ni. Saya harap tadi poin saya tadi tak miss suratul Qasas, di mana Allah Ta'ala mengampunkan Musa. Allah Ta'ala mengampunkan Musa. Lalu apa yang berlaku selepas itu menunjukkan ciri-ciri orang diampunkan Allah walaupun dia tak terima surat daripada langit dan diberitahu dia diampunkan Allah. Iaitulah jiwa rahmah. Tak boleh nampak orang dalam susah. Dia akan terus membantu dengan kadar yang dia mampu. Musa telah membantu dua wanita Madian yang dalam kesusahan. Sedangkan Musa sendiri lebih susah daripada wanita berkenaan. Ya, ceritanya panjang lebar, tetapi Musa membantu dengan keringatnya. Walaupun dia sendiri kebuluran, kepenatan, kesakitan dan kehilangan segala-galanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia bantu orang dalam susah. Sebab itulah zakat fitrah. Waktu bila paling mustajab, waktu bila paling baik untuk kita sedekah? Di hujung-hujung. Di hujung-hujung Ramadan. Sebab apa? Zakat fitrah adalah manifestasi jiwa rahmah. Sebab tu menarik juga, ya. Selepas Allah cerita pasal Ramadan Al-Mubarak, Allah cerita pasal doa mustajab, ya, ciri orang yang menemui Lailatul Qadar. Tengok ayat 187. Allah cerita pasal orang yang berhubungan dengan isterinya. Nak katanya, jangan jadi orang yang lepas ibadat malam-malam tetapi masih berkasar, bercakap tidak baik dengan isteri. Sebab jiwa rahmah menyebabkan kita mendekati isteri, kita bercakap baik dengan isteri, dan sesiapa jua dalam rumah dan di luar rumah kita akan bercakap dengan jiwa rahmah. Ini ciri orang bertemu dengan Lailatul Qadar. Dia mudah belas kasihan kepada sesiapa sahaja dan dia tidak lagi baran. Ya, marah-marah, ya, tak tentu hala. Semoga Allah golongkan saya dan anda semua
dari kalangan mereka yang ada jiwa rahmatan, jiwa rahmah, jiwa belas kasihan. Kerana itu tanda seseorang telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam. Jadi saya meraihkan soalan seandainya ada. Kalau tidak ada, saya berhenti di sini dahulu insya-Allah. Q adalah kualitikan bacaan Quran. E adalah amalkan istighfar, innaka afuun tuhibbul afwa, walaupun keuduran, dan istighfar adalah sumber rezeki daripada Allah. D adalah doa, jangan rasa bosan, puji Allah dahulu dan pastikan tahu ayat akhir, ya, bezakan yang mana ayat akhir dengan ayat koma. Dan A adalah ambil berat malam esok, malam 27, dan akhir sekali rahmah adalah jiwa dan tanda orang-orang yang telah dipertemukan Allah dengan Lailatul Qadar. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan yang menonton daripada SUK, daripada BPSM SUK Selangor. Kalau ada soalan boleh ajukan, saya berikan masa dalam 1 minit kalau ada lah. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk bersurai insya-Allah. Fairul Fajli, okey, baik. Baik. Okey, tak ada soalan Semoga Allah rahmati semua yang menonton. Puan Amalina Abdullah, ramai yang menonton hari ini. Ya, insya-Allah taala. Jadi, kalau tidak ada sebarang soalan, saya mohon izin berundur dahulu. Terima kasih banyak-banyak di atas jemputan ini. Semoga ada rezeki kita bertemu lagi di musim selepas PKP insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.